So kita tengok sikit untuk bab ni tadi kita tengok balik. Yang pertama sekali kita belajar tadi pasal bahan bumi Tadi belajar pasal bahan bahan bumi. So ada 3 kategori. Yang pertama kita belajar tentang igneous. Yang kedua kita belajar tentang batuan sedimen. Yang ketiga kita belajar tentang metamorfik. Morfik Melayu punya untuk kerja saya ni. Okey. Dan ada 3 kategori jugalah, 2 kategori, 3 kategori sekian ni. Betul. Okey, igneous ni kita belajar tadi ada 2 kategori. So igneous ni adalah hasil daripada magma. Okey, dia ada rejahan dengan terobosan. Rejahan ni terbentuk di dalam, betul? Di dalam kerak bumi. Terobosan ni terbentuk di luar bila dah keluar daripada gunung berapi. Okey, seterusnya kita belajar pula tentang sedimen. Ada 3 jenis. Klastik, yang kedua kimia kalau tidak. Okey, dan yang ketiga organik. Organik ni biasanya daripada bahan-bahan benda hidup lah yang telah dimandapkan dalam tempoh masa yang lama. Organik. Kimia ni biasanya batu yang termendak campur dengan air biasanya. Kita nak balas dengan bahan kimia lah. Biasanya air lah, air. Dan kita belajar juga tentang metamorfik. Metamorfik ni ada 2 jenis kan, berjalur dengan tidak berjalur. So nanti kita akan tengoklah berjalur dan tidak berjalur. So nak tengok balik secara terperinci, kita akan masuk bab hari ni lah, bab yang seterusnya 93, macam mana benda ni terbentuk. Okay, sebenarnya dia berkait sebenarnya. Okey, contohnya keluar igneous. Okey, igneous daripada igneous. Biasanya igneous ni keluar daripada gunung berapi, daripada kerak bumi. Keluar, lepas tu dibawa oleh angin apa semua, ataupun terhakis. So kita panggil jadi sedimen. Lepas tu termendak. Bila termendak dalam tempoh masa yang lama, kita panggil metamorfik pula. Adalah nama secara terperinci metamorfik. Dia pergi balik lah, keluar. Bila keluar balik, jadi macam ni pula. Sentiasa macam tu lah. So hari ni kita akan belajar proses lah, macam mana proses-proses ni. So ada 2 benda yang berlaku. So ni adalah kajian bawah kategori geomorfologi ataupun geologi lah. Okay. Kajian tentang bumi. Kita ada beberapa lagi lah. Astronomi, kajian tentang angkasa. So semua ni sebenarnya bawah sains lah. Okay, selain daripada fizik, biologi dan kimia lah. Okay, kita ada 2 proses yang berlaku dalam kerak bumi dan juga luar bumi, iaitu proses eksogen dan endogen. Exo bermaksud benda yang berlaku di luar kerak bumi. Endo bermaksud proses yang berlaku di dalam bumi. Kita tengok dengan detail secara definisi. Okey, so eksogen ni biasanya berlaku di kerak bumi. Okey, di luar lah, di atas permukaan mantle. Okey, digerakkan oleh tenaga eksonik yang berpunca daripada tenaga haba dari matahari, tenaga kinetik dan tenaga keupayaan dari air, angin ataupun ombak laut. Ada beberapa proses, contohnya adalah lulu hawa. Okey, ni lulu hawa. Berlaku di permukaan, hakisan. Yang kedua, hakisan. Yang ketiga, susutan, jisim ataupun susutan darat. Biasanya tanah runtuh lah. Okey, pengangkutan biasanya diangkut oleh medium seperti udara ataupun air.
ataupun ombak laut. Pengenapan termendap biasanya di pantai, lembah pantai. Okey, kita tengok balik semula. Hulu hawa, hakisan, pengangkutan, pengenapan. So kita akan pergi secara terperinci lepas pada ini. Apa itu lulu hawa, apa itu hakisan, apa itu pengangkutan, dan apa itu pengenapan. So yang kedua, endogen, berlaku di dalam kerak bumi. Kawasan mental tu lah. Biasanya digerakkan oleh tenaga endogenik seperti tarikan graviti. Macam tadi lah, kalau tengok bumi tadi, gambar video tadi, berlaku di mantle, yang mana tarikan graviti tarik ke bawah, lepas tu sampai ke bawah, pergerakan pada kerak bumi. Dan biasanya haba dipanaskan. So antara contoh-contoh proses endogen adalah perolakan mantle dan aktiviti magma serta pergerakan kerak bumi. Nanti kita akan tengok secara detail apa benda ni. Okay, pertama sekali, lulu hawa. Lulu hawa ialah proses penguraian atau pemindahan ataupun perebutan. Biasanya terjadi apabila tindak balas daripada ejen lulu hawa seperti air hujan, suhu, frost, sejuk, dan juga mikroorganisma ke atas batuan, sehingga batuan tersebut mengalami pemecahan saiz kepada yang lebih kecil dan menjadi bahan baru seperti larutan, tanih, regolit dan juga macam-macam lain. Okay, contoh lulu hawa ada dua bentuk, tiga jenis, iaitu kimia, fizikal, biologi. Okay, kita akan tengok dengan detail lagi. Ini contohnya antara proses lulu hawa. Okay, batu-batu pecahan batu mengalami frost, dan lama-lama dia akan pecah. Okay. Yang seterusnya, hakisan. Proses penghausan ataupun pengisisan permukaan disebabkan tindakan ejen seperti angin, glacier, air ataupun ombak. Okay, terjadi daripada beberapa jenis, iaitu hakisan daripada hujan, hakisan daripada sungai, dan hakisan daripada bawah tanah. Contohnya gambar ni lah. Hakisan air menggerakkan batuan ke kawasan lain. Okay, hakisan ombak pun sama. Seterusnya, susutan jisim dan susutan darat. Ini biasanya pergerakan batuan dari atas cerun ke bawah disebabkan ketidakstabilan struktur dan juga tarikan graviti. So, biasanya kita kenali sebagai tanah runtuh ataupun gelongsor batuan. Selain daripada itu, ada juga bila hujan kita panggil aliran lumpur. Dan last sekali yang jarang berlaku tempat kita, gelinciran ais. So ni antara gambar-gambar yang ada tentang tanah runtuh dan kegelinciran batuan. Apa? Tak tahu apa ni. Okay. Seterusnya, angkutan merupakan proses pemindahan batuan yang telah dilulu hawa dan juga terhakis ke tempat lain oleh ejen pengangkutan seperti glacier, angin, air dan juga pergerakan ombak. Ini contohnya lah. So pasir-pasir ni disebabkan pergerakan ombak ni, dia akan terbawa ke sebelah kanan mengikut hala tuju ombak tu lah. Dan lagi, kalau kita tengok lagi ni adalah gambar apa panggil latar ya. Okey. So, biasanya ada batu-batuan kan. Okey, yang last, yang kedua, yang ketiga last. Okey, pengenapan. Kedua last mendap. So pertama lulu hawa, hakis, angkut, betul. Okey. Susutan. Hakis, susut, angkut. Last kali, kedua last, enap. Maksudnya mendap lah. Proses pemendapan batuan yang terhakis pada dasar tasik atau laut yang membentuk enapan tebal. Okey, kita tengok ni contohnya lah. Ni yang kalau ada gambar ni, biasanya bila disampai di hujung ni, air akan termendap, batuan ni akan termendap. So ni yang membentuk lapisan. Sebab tu kita belajar ada bentuk apa benda tadi kita belajar tadi, batuan yang membentuk lapisan tu.
batuan metamorfik tu. So bila termendak beberapa lapis, ataupun ada video tadi, kalau tengok video tadi kan ada bentuk kan berlapis-lapis tu kan. So ni antara gambaran daripada atas ni tentang bila berlakunya enapan lah. Okay, so last ni tu tadi, yang last tu. Okay, yang seterusnya kita belajar pasal endogen. So ni perolakan mantle ni adalah endogen. Kita keluar endogen. So endogen tadi kita tengok tadi ada beberapa jenis endogen, betul? 3 jenis, 4 jenis kan endogen, betul? Okay. So disebabkan apa? Disebabkan oleh perolakan mantle. So tadi kalau perasan dalam video tadi ada gambar tadi pasal mata mantle, apa yang berlaku di mantle. Okay, magma yang panas dalam mantle mengalir ke atas digantikan dengan magma yang sejuk mengalir ke bawah. Arus perolakan yang terhasil mempunyai tenaga dan berupaya menggerakkan gerak bumi. Okay, tadi ada kan, kalau perasan video tadi yang ni lebih kurang macam video tadi kan. So graviti menyebabkan batuan tu turun ke bawah, perolakan. Lepas tu bila panas, yang panas akan naik ke atas. Biasanya panas ni ada cahaya lah. So perolakan ni lah yang berlaku. Yang seterusnya kita tengok lagi aktiviti magma, proses pengejutan dan pengembangan magma. Okay, sama macam yang saya cerita tadi. Yang panas akan naik ke atas, yang kurang panas akan turun ke bawah disebabkan tarikan graviti dan juga tekanan yang kurang mampat. Okay, so biasanya kan boleh juga, biasanya benda ni menghasilkan bahan letusan, okay, yang membentuk kon gunung berapi. Okay, kalau kita tengok ada nanti, kalau awak rajin nak cari tentang video macam mana terbentuknya gunung berapi. So benda ni bila dia panas dia akan terpancut keluar, bila dia kering dia akan sejuk, satu lapisan membentuk lapisan yang lain sampai seterusnya jadilah satu gunung berapi yang besar. Mengambil masa tempoh dalam berjuta-juta tahun lah. Okay, kita tak perasan sangat. Okay, yang seterusnya lagi, yang terakhir, pergerakan kerak bumi. Okay, so untuk pergerakan kerak bumi ni kita ada teori plate tektonik. So ni biasanya kalau belajar geologi kita akan tahulah ni. Okay, dia akan explain secara detail macam mana terhasilnya plate bumi, plate tektonik ni. Kita ada benua-benua seterusnya, banyak lagi kan terbahagi pembahagian tu. So sebab kata kita belajar dulu pun katanya manusia apa. Okay, kita tengok apa kerak bumi ni biasanya terbahagi kepada beberapa keping plate dan tenaga endogenik yang dihasilkan daripada penggeseran. So ada dua benda kalau tak silap saya. Tengok lagi apa ni. Pergerakan plate ini menyebabkan proses pertembungan dan pemecapan yang menghasilkan berbagai bentuk bumi serta hanyutan benua. So daripada sebab ni, contoh kita ada dua keadaan. Yang pertama, plate bumi ni, pergerakan kerak bumi ni akan, contohnya dia bersentuh ni, so yang ni akan menyebabkan kemungkinan terhasilnya gunung ataupun bumi yang lipat. Kadang-kadang, tapi ada juga satu kategori pergerakan plate bumi ni, kerak bumi ni yang menjauhi, yang menyebabkan terhasilnya kita panggil apa ni istilah ni, saya lupa so benda ni. Okay, kita tengok lurah. Okay, nama dia lurah, sorry. Okay, so ni namanya biasanya menghasilkan bumi lah, apa bumi pula gunung. So ada gambar tu. Okay, proses pertembungan plate, proses pencapah. Okay, pertembungan biasanya menyebabkan terbentuknya gunung. Okay, apa panggil, pergerakan yang bertahan menyebabkan lurah dihasilkan. So kita tengok video ni sikit. Boleh ke?
So bumi hari ini hasil daripada pergerakan benua. So ni akan datang ni, anggap apa kita estimation apa akan jadi dalam masa 20,000 tahun akan datang. Okey, so itulah sikit sebanyak Jadi kita tengok kerja rumah awak untuk kita bincang.